Sebab tu saya cukup seronok kalau siapa-siapa yang panggil saya ni orang yang ada kuasa, orang yang ada jawatan. Boleh kita bercakap, boleh kita tegur secara langsung. Saya pergi ceramah di satu kilang. Dalam surat tu seronok sebut semua board of director semua nak datang. Kawan ni managing director, general manager semua nak datang ni. Alhamdulillah, bagus, kilang besar. Bila saya pergi tuan-tuan, seorang director pun tak ada. Habis-habis tinggi technician-nya. Saya tanya mana dia pengurus, mana dia manager. Oh, mereka meeting lah, mereka cuti lah, apa semua. Yang datangnya tukang sapu sampah, tukang mop lantai. Apa boleh buat? Ada 3 makcik tu nak dengar ceramah saya. Dia bawa mop, dia sandar mop dia kat dinding, dia main duduk. Apa yang boleh ubah pada manusia macam itu? Dia tak ada kuasa boleh bercakap. Dia tidak ada kuasa boleh buat peraturan. Yang membuat peraturan orang besar dia. Saya nak target orang besar dia supaya jadikan kilang ni kilang yang Islamik. Kilang yang membenarkan kerja-pekerja dia semayang. Kilang yang memberikan keizinan kepada pekerja dia semayang Jumaat. Yang jangan buat majlis makan malam tahunan di hotel-hotel, minum arak, buat dengan judi, buat melancong ke tempat haram dan sebagainya. Orang-orang bawah ni dia ngikut saja. Kalau mereka kata buat di hotel, bawa arak minum ramai-ramai pula, yang tu kalau orang atas dia yang buat. Kalau tak bagi semayang, tak ada kelepasan semayang Jumaat, orang atas dia buat. Orang bawah nak kata apa? Sebab tu kalau yang datang orang bawah saja, saya juga tak seronok. 15 minit saya beletir kat mereka. Apa yang tuan-tuan boleh buat? Apa peraturan yang tuan-tuan boleh gubal? Tuan-tuan pun kerja makan gaji. Balik bagi tahu dekat bos tuan-tuan, Ustaz Kazim tak puas hati dengan tuan-tuan. Masa kita main ceramah, masa tu lampau mesyuarat. Macam tak ada waktu lain. Kita nak orang yang dengar cakap itu ialah orang yang besar-besar. Kita sampai target terus matlamat pada dia. Sebagai satu target. Baru ni sebab tu saya cakap baru ni di satu rumah menteri besar. Bila saya dijemput, saya kata Alhamdulillah. Dulu punya Perdana Menteri panggil saya. Masa dia mai pun. Perdana Menteri dululah, bukan ni. Saya tak mau pergi. Mula-mula saya terima. SU dia telefon, dia kata Ustaz ni PM nak panggil Ustaz ceramah ni di hotel ni. Buat sambutan berbuka puasa. Oh, saya kata elok. Ceramah sebelum buka puasa. Elok, saya terima. Bila saya letak telefon, saya menung pula. Saya lagi aku terima, orang PAS kata aku UMNO pula. Betul juga, lagi bisin pula. Saya telefon pada PA saya, kamu telefon balik SU ni cakap Ustaz Kazim tolak. Ada ceramah di tempat lain, minta maaf. Bila saya tolak 2 minggu lepas tu saya fikir, kalaulah saya pergi hari tu, semua menteri kabinet ada, semua PM, TPM ada. Kalaulah kita boleh bercakap sikit bahasa Islam, jadilah sebagai satu dakwah. Tapi pasal saya nak jaga hati orang PAS. Saya pasal dah dicop sebagai UMNO ni teruk dah. Saya tak mau lah, payah tuan-tuan, kena boykot, kena pulau, kena maki. Itu bulan Ramadan tahun lepas. PM jemput, SU dia kata Ustaz ni, PM sendiri jemput Ustaz, dia nak dengar ceramah Ustaz. Ustaz tolong mai. Saya terima, lepas tu saya tolak. Saya kata ada ceramah tempat lain di Kuala Kangsar, tabung haji panggil. 2 minggu lepas tu dekat nak raya, lepas raya baru saya teringat, kalau aku pergi cakap sikit. Tapi saya nak jaga hati orang. Sampailah bulan lepas, menteri besar pula panggil. Ya, menteri besar pula panggil untuk 600 orang. Ya. Itu yang saya katakan tadi. 600 orang. Esko, menteri besar, semua datang mai. Saya terima kali ini. Saya pergi ceramah. Saya kata dekat mereka apa? Tuan-tuan telah menang satu keputusan mahkamah di dunia. Tapi tuan-tuan kena ingat, ada lagi satu mahkamah yang tuan-tuan akan hadapi di hari kiamat. Tolong buat persiapan untuk mahkamah itu. Tuan-tuan baru menang mahkamah dalam dunia. Satu lagi mahkamah akan tuan-tuan hadapi. Ingat, kemenangan tuan-tuan bukan apa-apa. Kemenangan tuan-tuan adalah amanah, ujian daripada Allah. Soalan besar menunggu tuan-tuan di hari kiamat. Buat persiapan pada sekarang. Itu yang saya cakap. Keluar muka depan surat khabar tuan-tuan. Saya duduk berdoa sebelah dia lagi. Hari itu saja saya dapat 30 mesej. Pagi hari Sabtu. Saya lupa tarikh 2 bulan. Dia kata apa kat saya? Celaka punya ustaz, haram jadah punya ustaz UMNO. 30 maki saya. Mereka tak faham dakwah.
Sebab tu saya kata tuan-tuan, manusia ni payah. Saya ni penceramah. Siapa panggil pun saya pi. Dan bila saya berhadapan dengan orang yang saya ceramah, satu benda yang saya akan cakap, tolong ikut Islam. Mereka tak dengar apa yang saya cakap. Mereka tak dengar apa yang saya bagi tahu. Yang mereka tahu tengok dalam gambar. Ada satu masjid di Ipoh ambil gambar saya, surat khabar tu, letak di hadapan ruang notice board masjid. Dia tulis dengan white apa nama, marker pen. Anda kenalkah ustaz ini? Dia berada berhampiran anda. Dikutuk saya rapat-rapat, tuan-tuan. Ini saya minta pada tuan-tuan, sepatutnya bagi sokongan. Bukan semua ustaz boleh masuk dalam rumah menteri-menteri. Bukan semua ustaz boleh masuk dalam istana-istana. Setakat ni saya boleh masuk. Tolong bagi sokongan. Tolong bagi kekuatan. Bukan pi kutuk saya, bukan pi maki hamun saya, bukan pi ludah, bukan pi bakar CD. Di Ipoh tu sampai satu tahap dah bakar CD dah. Dah pulangkan CD balik pada saya dah. Ustaz UMNO kata dia. Tuan-tuan, ni saya nak jelaskan pada tuan-tuan. Kalau nak kata Nabi Musa pergi berdakwah pada Firaun, oh sudah Firaun lah Nabi Musa. Sebab pergi berdakwah pada Firaun. Tak, Nabi Musa tetap Nabi. Dia habis berdakwah, dia balik ke rumah, dia tetap menjadi Nabi. Sebab dia bercakap depan Firaun, taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Allah. Bukan dia pergi dia setuju dengan Firaun, bukan dia setuju dia untuk Firaun, tidak. Sebab tu dulu saya jaga hati manusia. Bila saya jaga hati manusia, satu peluang yang besar untuk nasihat orang besar saya terlepas. Tapi bila hari ini saya pergi juga, satu risiko yang saya hadapi. Itulah dia risiko dia. Saya masih simpan SMS itu. Haram jadah, celaka punya ustaz. Kaya lah hang lepas ni. Teruknya tuan-tuan. Kalau nak kaya saya ni lama lah tuan-tuan. Lama dah, tapi tak. Saya ni penceramah bebas. Orang UMNO panggil saya pi, orang PAS panggil saya pi, orang Adil panggil pun saya pi. Pi panggil pun saya pi. Walaupun mereka dah ada 3 pi dah. Saya tetap pi juga. Walaupun mereka pun pi dah 3 pi dah. Sebab saya pendakwah. Pendakwah dia tidak ada hak dan sekatan untuk bercakap. Dan patutnya kita kena ada orang macam ini. Kena ada satu orang yang boleh bercakap tentang Islam, yang boleh cerita tentang Islam. Yang bila orang dengar cakap dia, orang boleh fikir, apa dia tu Islam? Apa kedudukan dia dalam Islam? Biarlah ustaz-ustaz lain cerita bab politik, tapi akan kena ada ustaz-ustaz yang duduk pada satu stand yang semua orang nak panggil dia. Kalau semua orang ustaz jenis nak hentam, jenis nak tibai, lama-lama siapa yang boleh berdakwah pada golongan yang saya sebutkan tadi? Biar orang macam ni masuk, ada tugas dia, the right man on the right job. Masing-masing kerja elok-elok pada kedudukan kita. Bukan semua ustaz boleh hentam, bukan semua ustaz boleh cerita bab, kerana bukan semua orang boleh setuju apa yang kita cakap. Jadi kita mesti ada orang macam ni. Tapi bila saya duduk pada kedudukan itu, banyak pula orang tibai saya. Tak jelas. Saya cukup sedih, tak jelas apa lagi. Saya bercakap macam ni tak jelas lagi ke? Saya mengajak ke arah Islam tak jelas lagi ke? Apa sebenarnya nak jelas? Sampai hari baru ni satu tempat saya dah bagi satu masa, satu time. Saya ni cukup tight waktu saya, cukup padat. Bila saya dah bagi satu ruang malam kosong nak buat kuliah maghrib, boleh bincang pula dalam mesyuarat jawatankuasa. Kita buang je Ustaz Kazim ni. Lah, hampa yang minta hampa nak buang. Bukan saya minta. Hampa yang minta saya mai, saya setujulah. Mai pula biro apa dakwah pemuda apa kan mai bantah Ustaz Kazim ni tak jelas. Kita buang dia. Tapi pengurusi masjid pertahankan, nazir pertahankan. Tak jelas tang mana tuan-tuan. Ini kena faham, tak jelas tang mana. Jadi kena ubah fahaman itu. Nak jelas macam mana lagi dah tuan-tuan. Kita yang duduk dengan ceramah ni bolehlah. Dia tak berhadapan dengan risiko, dengar ya. Tapi orang yang bercakap, dia berhadapan dengan risiko. Tambah saya bercakap dia dengan CD. Saya bercakap dengan kaset. Seluruh Malaysia sampai luar negeri duk dengar CD kita. Seluruh dunia dalam internet duk ikuti pengajian kita. Apa yang saya cakap lagi berbahaya. Polis-polis duk tengok, SB duk kaji. Orang yang dengar tak ada apa. Tapi saya yang bercakap berhadapan dengan risiko dengan apa yang saya cakap. Saya dipertanggungjawab, dipersoalkan dengan apa yang saya cakap. Kalau saya cakap itu membahayakan keadaan, siapa yang menanggung kebahayaan itu? Sebab tu kita dalam ni kena ada hikmah.
Mesti ada orang yang duduk menceramah macam ini, ada orang yang duduk ceramah macam ini. Yang pokok asalnya, dia kembali kepada satu benda, mengajak orang mentauhidkan Allah, mengajak orang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.